Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Syahrizal Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 14 Januari 2024. 6 telaga tiup akan dibina bagi mengatasi masalah bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS menggunakan peruntukan RM3 juta yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Mei tahun lepas. 4 daripada 6 lokasi tapak bagi pembinaan telaga tiup itu telah dikenal pasti sesuai oleh pakar geologi UMS, manakala 2 lokasi lagi sedang dikenal pasti. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakhmud berkata projek berkenaan dipertanggungjawabkan kepada 2 syarikat kontraktor bagi memastikan projek siap mengikut jangka masa yang ditetapkan. Projek pembinaan telaga tiup tersebut dijadualkan siap Mac depan dan laporan perkembangannya akan dipantau setiap minggu oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Dan apabila kita mengenal pasti bahawa sumber air ini memang mencukupi, dan kita akan buat proses penggurudian, dan barulah kita akan buat loji penapis dan juga piping kepada hostel-hostel pelajar-pelajar. Jadi saya menggesalah kepada semua pihak. Kita akan pastikan bahawa projek ini akan dapat disiapkan mengikut kontrak yang ada. Mengenai peruntukan tambahan berjumlah RM2 juta yang diumumkan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir pada Isnin lalu, Datuk Mustafa memaklumkan peruntukan akan digunakan untuk pemasangan paip baharu ke kediaman pelajar di kampus. Inisiatif tersebut merupakan alternatif penyelesaian jangka pendek oleh UMS bagi membantu Jabatan Air Negeri Sabah JANS mengatasi masalah bekalan air di UMS. Lebih 10,000 penjawat awam Persekutuan dan Negeri di Sabah telah mendaftar dan mengemaskini sistem pangkalan data utama padu setakat ini. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Mazlan Mahyudin yakin kesemua 120,000 penjawat awam Persekutuan di Sabah akan mendaftar sebelum 30 Mac depan. Jelas Datuk Mazlan, sebagai kumpulan yang melaksanakan segala aspirasi kerajaan, penjawat awam perlu menjadi contoh kepada masyarakat dalam memastikan kejayaan program padu. Kita telah mewujudkan satu jawatan kuasa yang terdiri daripada pejabat setiausaha persekutuan bersama dengan pejabat perangkaan dan juga pengurus-pengurus sumber manusia semua jabatan-jabatan persekutuan Negeri Sabah. So kita akan memastikan, kita akan membuat semakan, memastikan supaya semua pengurus sumber manusia di peringkat jabatan Negeri Sabah, setiap penjawat awam persekutuan Negeri Sabah mendaftaran padu sebelum 30 Mac tahun 2024 nanti. Beliau ditemui media selepas menghadiri program perkhidmatan komuniti bergerak MCS di Sekolah Kebangsaan SK Tompios, Ranau. Program inisiatif Kementerian Kewangan melalui Perbendaraan Malaysia Sabah PMS ini bertujuan memberi perkhidmatan utama yang diperlukan penduduk luar bandar atau kawasan pedalaman. Untuk MCS tahun ini, kita juga still membawa semangat supaya semua masyarakat tidak ada yang tercicir dalam mendapatkan akses kepada perkhidmatan dan juga inisiatif, khususnya yang diumumkan dalam bajet 2024. Kita telah menyerahkan surat kelulusan penerimaan kanak-kanak warga negara Malaysia tanpa dokumen untuk memasuki sekolah. Ini adalah sebahagian daripada program OPSIS yang merupakan inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk mengatasi masalah keciciran, terutamanya dalam kalangan anak-anak kita yang tidak mempunyai dokumen. Lebih 40 agensi kerajaan negeri dan persekutuan dihimpunkan dalam program ini. Kualiti bekalan elektrik di kawasan Ranau dan sekitarnya terus dipertingkatkan menerusi pembinaan pencawang pembahagian utama PPU 33 kV Link Kudau. Projek yang dimulakan sejak 29 Disember 2020 itu kini beroperasi sepenuhnya pada 10 Januari tahun ini. Pengurusi Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, pembinaan PPU ini bertujuan memastikan bekalan tenaga elektrik mencukupi dan efisien khususnya melalui penyambungan daerah Ranau kepada sistem grid talian elektrik Sabah. Ia sekaligus memberi anjakan baharu kepada sistem bekalan tenaga elektrik di Ranau yang sebelum ini hanya bergantung kepada sejana kuasa diesel. Projek ini adalah projek daripada kerajaan persekutuan yang melibatkan lebih kurang 29 juta dan dengan sambungnya Ranau ke sistem grid, kualiti bekalan elektrik di Ranau akan tambah dan dengan itu juga diesel genset buat di Ranau boleh dapat menjimatkan pelajaran dari segi penggunaan diesel.
Datuk Madius ditemui pemberita dalam majlis perasmian PPU berkenaan yang disempurnakan Menteri Keuangan Negeri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Kira-kira 300 penduduk kampung Kepangian Ranau mendapat manfaat bekalan air bersih melalui projek bekalan air luar bandar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Inisiatif yang julung kali dilaksanakan di daerah itu berupaya menyelesaikan isu gangguan bekalan air bersih dalam kawasan Dewan Undikan Negeri Dun Paginatan yang rata-ratanya menggunakan air graviti konvensional. Saya dipahamkan bahawa ia dapat membakal 60 buah rumah. Dan ianya lebih apa yang ada sekarang ni ianya lebih daripada memenuhi keperluan penduduk-penduduk di kampung Kepangian. Sebab dulu kami sering kekurangan air lah. Bukan saja kekurangan air, tapi kami menikmati air yang boleh dikatakan kotor juga lah. Ya, sebelum air yang bertapis sekarang ini. Jadi terima kasihlah sebab kami sudah dapat menerima dan menggunakan air yang ada sekarang ini. Dalam pada itu, Datuk Abidin mencadangkan projek bekalan air luar bandar berteknologi hijau terus diperluas kepada penduduk di kawasan pedalaman. Universiti Malaysia Sabah UMS mengambil inisiatif mengadakan Karnival Kurikulum UMS Karkums ke arah mencapai visi Kementerian Pendidikan Tinggi melahirkan graduan berkualiti dalam bidang akademik dan sahsiah. Karnival sehari bertemakan inovasi mudah dan realistik itu diadakan di Dewan Chancellor UMS. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata Karkums bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai inovasi menerusi bimbingan daripada jurulatih bertauliah. Selain itu, ia juga antara inisiatif menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif sejajar slogan UMS Peneraju Masyarakat Berinovatif. Jelasnya kursus yang ditawarkan di Pusat Kurikulum dan Pemajuan Pelajar memfokuskan potensi pelajar dalam mengasah bakat dan kemahiran insania melalui silibus kursus yang sesuai dengan penganjuran program. Beliau berucap dalam majlis perasmian karnival ini yang diserikan dengan persembahan bakat pelajar, penyampaian penghargaan dan cenderamata serta lawatan ke tapak pameran pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperuntukkan RM20,000 kepada Rauja Archery PLT bagi merancangkan pelaksanaan aktiviti sukan memanah tradisional di Universiti Malaysia Sabah UMS. Peruntukan itu antaranya bagi menjayakan cabaran bulanan memanah tradisional IPT UMS Datuk Mustapa Sakmud 2024 yang akan diadakan sepanjang tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustapa Sakmud, selain mengetengahkan sukan memanah tradisional dengan lebih meluas, ia juga dapat dijadikan sebagai produk pelancongan UMS. Saya juga mahu supaya pusat memanah ini dijadikan produk pelancongan untuk negeri Sabah. Ya, seperti yang saya dimaklumkan, ini antara yang terbaik di negeri ini. Dan saya minta supaya juga ditambah nilai kemudahan yang ada dan juga package-package-nya supaya dia akan menarik pelancong untuk hadir dan akan juga menambah hasil kepada pusat memanah ini. Dalam masa sama, katanya penganjuran sukan ini juga dapat meningkatkan lagi kemahiran dan mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan peserta. Sementara itu, Presiden Persatuan Memanah Tradisional Kota Kinabalu Muhammad Suhaimi Sapii memberitahu pelbagai program dirancang sepanjang tahun ini dalam memperkasa sukan sunnah di Institut Pengajian Tinggi dengan UMS sebagai model pertamanya. Kita ada program pemanah ulung Borneo. Pemanah ulung Borneo ni pun kita buat dekat sini, yang mana daripada selain daripada memanah, dia kena berpedang, melontar pisau, melontar kapak, melontar tombak, melastik dan menyumpit. Dan kita ada program-program kecil-kecilan, maksudnya yang daripada sekolah sukan dan sebagainya. Dan sekolah tahfiz, dia datang hari sukan. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.